Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan berbincang pula tentang sejenis lagi limfoma yang selalu saya lihat, iaitu follicular lymphoma. Follicular lymphoma ini adalah merupakan jenis limfoma yang kedua selepas diffuse large B-cell lymphoma yang sering saya rawat. Dari segi bilangan pesakit yang saya jumpa, selalunya bilangannya lebih kurang sama dengan Hodgkin's disease, ya, Hodgkin lymphoma. Kenapa jarang kita bertemu dengan limfoma jenis ini, ialah kerana pesakit-pesakitnya selalu datang daripada usia yang agak tua. Jadi kadang-kadang pesakit yang sudah berumur ini, mereka kurang tampil untuk mendapatkan rawatan, dan oleh kerana juga penyakit ini dari segi sifatnya dia kurang agresif, ada kemungkinan semasa awal mereka mula mendapat simptom, mereka masih lagi sihat dan tidak datang untuk mendapatkan rawatan. Jadi kadang-kadang pesakit ini sudah tua dan mereka mungkin sudah tidak bersedia untuk menerima rawatan lagi. Jadi memang jarang ia dilihat pada pesakit-pesakit yang muda, tetapi sekiranya dia berlaku pada pesakit yang muda, kita akan merawatnya dengan lebih agresif. Jadi dari segi cara dia membiak, dia mengambil masa yang agak lama. Kadang-kadang pesakit ini sudah mendapat simptom ataupun kebengkakan pada kelenjarnya selama 10-15 tahun, tetapi ia tidak diperiksa kerana ia kecil sahaja. Tak akan sampai satu peringkat di mana dia mula mendapat simptom, di mana dia mula demam ataupun bengkaknya semakin besar ataupun bengkaknya mula sakit. Jadi pada ketika ini mereka tampil untuk mendapatkan siasatan dan rawatan, selalunya mereka sudah berada pada stage yang agak tinggi. Tetapi kita tidak perlu risau kerana rawatannya, walaupun di peringkat stage yang agak lambat, rawatannya masih lagi berkesan, dan selalunya secara majoriti pesakit-pesakit kita datang pada peringkat 4. Jadi lazimnya walaupun diberi rawatan pada peringkat awal dan pesakit itu berjaya mendapat remission, dia sering datang semula, dan semakin banyak kali dia datang, semakin dia kurang mendapat kesan daripada rawatan. Jadi kalau relapse-nya sudah ketiga dan keempat, selalunya ubat yang kita beri pun tidak selalu terlalu kuat, ya. Kiranya dia datang pada kali kedua ataupun bila mendapat second remission, selalunya kita sudah berbincang dengan pesakit itu untuk membuat pemindahan sum-sum tulang. Apa yang kita sering risau tentang penyakit follicular lymphoma ini bukan kerana stage-nya tinggi, tetapi ia berkemungkinan untuk bertukar menjadi jenis lymphoma yang lebih agresif. Selalunya dia bertukar kepada diffuse large B-cell lymphoma, dan sekiranya ia berlaku, selalunya rawatannya tidak begitu berkesan kalau dibandingkan dengan diffuse large B-cell lymphoma yang datang dengan sendirinya. Jadi kalau boleh, kalau ada kesan-kesan awal yang dia akan bertukar menjadi lebih agresif, kita kena membuat siasatan pada awal. Contohnya sekiranya tiba-tiba bonjolan ataupun kelenjar itu semakin besar dengan cepat, biopsi patut dilakukan dengan cepat, ya. Asalnya daripada sel limfosit, jadi secara amnya dia bermula daripada sel-sel kelenjar, tapi setengahnya juga ada terdapat kelenjar-kelenjar di tempat lain. Jadi mungkin pada awalnya sekiranya dikesan, kita selalunya hanya mengambil penampilan tunggu dan lihat. Tapi ia juga bergantung kepada simptom yang pesakit itu dapat dan juga stage-nya, dan saya akan terangkan sedikit sebanyak nanti tentang bila rawatan diperlukan. Kelenjar ini juga ataupun follicular lymphoma ini juga selalu sering berlaku di bahagian usus. Jadi sekiranya kita dapat mengesan ada kelenjar di bahagian yang kita nampak, seperti di tengkuk ataupun di kawasan kelengkang, ya, kita perlu membuat scan untuk memastikan ada kawasan-kawasan lain yang kita tidak dapat periksa. Kita dapat tahu sama ada berlaku limfoma atau tidak. Selalunya kawasan yang sering berlaku ialah di bahagian usus dan juga di kawasan kelenjar di dalam perut berdekatan dengan limpa dan hati. Jadi untuk mendapat tahu ataupun untuk mendapat diagnosis tentang penyakit ini, kita perlu membuat biopsi. Jadi sekiranya terdapat kelenjar yang bengkak,
biopsi patut dilakukan di situ, dan sekiranya kelenjar yang bengkak itu tidak dapat diperiksa, ya, ada kemungkinan kita memerlukan teknik-teknik yang lebih canggih untuk mendapatkan biopsi ini. Kadang-kadang perlu diadakan sedikit pembedahan, ya, untuk mendapatkan tisu-tisu tersebut. Sekiranya dia berlaku di bahagian usus, maka kita perlu membuat endoskopi untuk mendapatkan sedikit sel untuk diperiksa, dan sekiranya ia sudah menjebak kepada sumsum tulang kita, maka kita perlu membuat pemeriksaan sumsum tulang. Secara majoritinya disebabkan oleh pesakit ini selalunya datang kepada kita pada stage 4. Selalunya saya akan melakukan pembedahan sumsum tulang, pemeriksaan sumsum tulang kepada pesakit-pesakit follicular lymphoma ini tidak kira pada tahap berapa, ya, sebab dia selalu senang pergi ke dalam sumsum tulang. Jadi ia adalah salah satu ujian yang sangat penting. Jadi untuk merawat penyakit follicular lymphoma ini, kita kena tahu dua perkara. Sudah kita dapat pastikan ia sebenarnya follicular lymphoma, maka kita kena tahu stage-nya. Jadi stage-nya selalunya dikesan menggunakan CT ataupun PET scan. Stage-nya sama seperti dalam diffuse large B-cell lymphoma, kita menggunakan jenis staging Ann Arbor 1, 2, 3 dan 4, dan selalunya pada stage 1 dan 2 kita mungkin tidak perlu membuat apa-apa rawatan pada pesakit kita. Tentang rawatan ini saya akan bincangkan selepas ini. Satu lagi faktor yang kita kena ambil tahu ialah grade. Ya, grade ini hanya kita dapat tahu daripada biopsi itu sahaja. Jadi dari segi grade ini, kita dapat tahu sama ada pesakit itu mempunyai grade 1, 2, 3A ataupun 3B. Selalunya 1, 2 dan 3A diklasifikasikan sebagai grade rendah, 3B grade tinggi, dan selalunya grade tinggi ini rawatannya agak sama dengan diffuse large B-cell lymphoma. Seterusnya, kita pula ingin ambil tahu juga tentang kesesuaian pesakit itu untuk menerima rawatan. Jadi dari segi prognosisnya, kita menggunakan FLIPI score. Kalau kita tengok sebelum ini untuk diffuse large B-cell lymphoma, dia IPI score. Yang ini untuk follicular lymphoma kita panggil FLIPI. Kita juga mengambil kira 5 faktor. Faktor pertama adalah umur, faktor kedua ialah paras LDH, yang ketiga ialah tahap hemoglobin pesakit itu, yang ketiga ialah stage, ya, daripada scan yang kita buat, sama ada stage 3 ataupun 4, dan akhir sekali pelibatan lebih daripada 4 kumpulan kelenjar. Jadi agak berlainan sikit daripada IPI score, ya. FLIPI score ini, 5 perkara ini kita kena perlu tahu, dan daripada maklumat itu kita dapat tumpukan pesakit kita kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama, low grade. Peratusannya untuk menerima rawatan dan hidup selepas rawatan itu amat tinggi. Jadi untuk 5 tahun 90%, untuk 10 tahun lebih kurang 70%, berbanding dengan high risk di mana dia mempunyai skor lebih daripada 3, hanya 50% saja yang hidup pada tahap 5 tahun, dan hanya 1/3 yang hidup lebih daripada 10 tahun. Tapi kalau kita lihat daripada nombor-nombor ini, sakit kita masih lagi dapat hidup dengan lama. Jadi sebab itu kita kena tahu daripada prognosis pesakit kita ini, kita kena betul-betul tahu apakah diagnosisnya, stage, dan juga daripada segi grade lymphoma tersebut, supaya rawatan yang tepat dapat diberi pada pesakit kita. Jadi memang untuk memahami kesemua hal tentang follicular lymphoma ini agak complicated juga. Jadi sekiranya anda ingin tahu lebih lanjut tentang perkara ini, atau anda adalah pesakit follicular lymphoma, sila bincangkan dengan terperinci dengan pakar darah anda, kerana ada banyak aspek dari segi rawatannya yang kita dapat bincangkan seterusnya. Video seterusnya kita akan bincangkan tentang rawatan follicular lymphoma juga pula. Dan untuk setakat ini, sekiranya anda ada apa-apa perkongsian ataupun ada apa-apa soalan yang anda hendak tujukan kepada saya, sila layari website saya ataupun bertanya saya dengan terus dalam Facebook. Sekian, terima kasih.